Sesuatu telah berlaku. Dia orang buat auto emergency braking. Ni kereta ni tadi. Assalamualaikum dan apa khabar semua. Seperti yang saya letak tadi gambar dekat community, awak nampak kita berada di Sepang International Circuit. Jadi kita berada di Sepang International Circuit ni untuk review lagi satu daripada Proton. Yang preview kali ni hari tu untuk tengok belik-belik kita. Kali ni preview dia lah performance, iaitu prestasi kita lah. Jadi kita dapat memandunya. Nak tengok ni ada warna merah nak lintas belakang saya ni. So hari ni ada beberapa ujian yang ataupun aktiviti yang telah diaturkan untuk kita alami. Tu kat belakang saya tahu nampak ialah tunjuk aktiviti auto parking assist. Kereta ni ada auto parking assist, so dia tunjuk yang itu. Dan juga ada auto emergency braking. Kalau nampak kereta putih dan kereta biru lalu belakang saya ni, itu ialah auto emergency braking punya exercise. Dan lepas tu dia ada slalom punya test. Slalom punya test ni lebih kurang dalam 50 km sejam, nak tunjuk kestabilan kereta lah bila kita merubah arah pada kelajuan sederhana. Dan juga ada lane change punya test. Lane change punya test pun pada 50 km sejam juga. Kemudian dia ada drag race. Dan drag race ni ialah 3 model, iaitu X50, bersaing dengan satu lagi kereta yang punya enjin yang similar dengan dia, iaitu 1.5 liter 3 cylinder turbo, iaitu BMW X1. Dan kemudian dia juga bersaing dengan Honda HR-V yang merupakan compact SUV yang paling popular dalam kelasnya sekarang lah. Dan yang itu beza sikit pasal enjin dia besar, 1.8 normally, tapi tak ada turbo, normally aspirated, tapi ada VTEC. Should be interesting because yang enjin besar tu should be better off the line, tapi bila dah turbo dah kick in, kita tak tahu lah sama ada dia boleh terus mengekalkan kelebihannya. Dan macam mana pula enjin BMW yang juga mempunyai kapasiti yang sama dan format yang sama. Jom kita tengok. Okay, jadi hari ni kita nak tengok demonstrasi auto parking lah. Untuk Proton X50 ni. Jadi auto parking ni banyak lah kita nampak dekat dalam kereta lain pun, tapi ni kali pertama kereta pada price point ni lah ada ditawarkan. So basically dia tekan signal, tekan the parking button and the car will spot the parking slot. Then after the parking slot is spotted, you can tekan select and then usually then it will reverse. So that's how this is going to work. So you can see macam mana the car will actually pull in. Hopefully akan nampak lah bahawa driver tu tak pegang steering lah. So this I think dia kena restart balik. Didn't work out. So let's see again. Oh, maybe that was just a demo run lah. So ni kita tengok ni betul-betul dia nak masuk kot. So usually typically sistem ni how it works, you signal and then the car akan carilah parking spot. Bila dah jumpa parking spot, dia akan keluar indikator dekat center console ke. Dan bila dah keluar indikator dekat center console, dia akan pilih sama ada you nak atau tak nak, ataupun nak cari yang lain lah. Kalau you kata you nak, dan kereta tu akan reverse masuk. So ini dia patut masuk lah, dah reverse ni. You can see kereta tu bergerak sini, steering bergerak sendiri. Typically dia punya format dia sama macam bila kita belajar mandu lah. So kita tengok tu line kuning, dia akan gerak depan sikit. Oh, dia ni more than 2 steps lah. Pasal usually kalau typical, kalau kita driving school, kita not as many steps, tapi yang ni macam banyak kali step pula. Untuk dia parking lah. So kita tengok jarak dia ni kat tepi tayar dengan line ni. Ini jarak dia lebih jauh lah daripada kereta depan sana. Kereta depan sana parking lagi dekat lah, so that's human parking. Yang ni dia auto parking lah. So dia, I suppose dia ambil a bit more margin lah. So kita tak tahu sebelah sana lepas ke tak lepas lah kalau ini standard parking slot ni. Kalau standard parking slot tu dia agak tight juga, tapi kereta ni kecil, so mungkin okey lah. Itu ialah dia punya auto parking demonstration lah. Auto park assist dia panggil, ataupun APA. Mereka panggil apa mak. Itulah dia apa.
Lepas tu kereta tu boleh keluar balik pasal dia ada parallel park exit assist pun ada. So ni dia keluar balik sendiri. Dah habis keluar. Okay, ini ialah demo untuk auto emergency braking. So dia orang gunakan kereta Proton Iris tu sebagai kereta yang akan buat emergency brake lah saya rasa. So kita akan tengok dia punya So kita nampak kereta Proton Iris tu dah mula bergerak. Dan Proton X50 tu akan datang dengan lebih laju. Dan kita tengok dia brake lah, brake mengejut. Tu dia dah datang lah. So, kita nampak dia datang agak laju. Brake emergency agak dekat juga. So that's auto emergency braking. Auto emergency braking ni features yang dah ada dalam bukan kereta Proton X50 je, yang paling mampu milik ialah Pro 2 lah. Pro 2 Azia Myvi semua dah ada dah. So that's I think salah satu ciri yang patut wajib ada lah pada semua kereta, terutama sekali kereta yang mampu milik, pasal kereta orang muda bawa kadang-kadang dia tak apa cakap ataupun dia tak biasa nak judge distance ke. So itu satu ciri yang sangat bagus yang patut ada lah, dan semua kereta dan X50 ni pun ada. It's the second demo. So kita nampak kat situ caranya berfungsi. Sesuatu telah berlaku, dia orang buat auto emergency braking dan telah terlanggar kereta depan. Ni kereta ni tadi sudah langgar Iris tu. Oh, that's the damage to the car. Not so bad lah, bro. Yes, the first X50 accident. So this is the first X50 accident The first X50 during the accident. auto emergency braking test. During the auto. It's okay, it's okay. Don't be naughty, people. Don't be naughty. So this is the AMA function. Sama. You said Amma, you lah. Dia cakap Amma sudah jadi. Ha, tengok. I call for my amma. Baru kita joke-joke tengok betul. Jadi sebenarnya kita tak tahu bagaimana ini boleh berlaku, cuma kita nampak ujian ni sama So dia akan buat emergency braking tu 2 kali pada masa tu. Macam masa ni kita tengoknya pertama ni dia buat emergency braking, dan kemudian dia pusing lagi sekali dia buat emergency braking the second time. So yang berlaku tu ialah the second time, yang last kali dekat exit tu kita duduk dekat tepi ni, kita nampak benda tu berlanggar dan kita pergi tengok kereta dah gerak lah. So ini salah satu ujian yang memang selalunya syarikat lain pun buat, tapi kali ni berlaku pelanggaran lah. Sebelum ni kita pernah tengok Volvo pun ada buat exercise ni dan berlaku pelanggaran, dan ini menunjukkan dengan jelas bahawa sistem ni sebenarnya bukan dia boleh mengelakkan pelanggaran 100%, tidak, tapi ia mengurangkan kelajuan apabila berlanggar. Bila kita tengok kereta tu masa berlanggar pun sebenarnya emergency braking system tu dah triggered. Cuma mungkin kita tak tahulah terlebih laju ke, terlebih limit dia punya sistem ke, driver bawa laju sangat ke, dia memang hanya boleh cope within a certain speed range ke, kita tak tahu apa yang berlaku, tapi ianya telah berlaku lah. But yang pentingnya benda tu masih lagi trigger dan dia berjaya mengurangkan kelajuan sebelum berlanggar. Cuma nampak tak apa elok lah untuk Proton kan masa benda tu berlaku depan mata media. Dia yang exactly berlaku tu masa kali ni tengok kan dia masuk untuk kali kedua. So dia orang datang balik, dia buat sort of like emergency braking test kat sini. Tapi masa yang kita ambil video ni tak berlanggar lah, tapi dia berlaku macam ni lah masa ni. So ini dia buat emergency test satu, yang kedua dia pergi lagi sekali dan dia buat satu lagi emergency test. Masa kat situ dia terlanggar. Yang ini tak berlanggar lah, yang masa
yang tadi itulah. Okay, next to the next test. Okay, so ni kita dah habis buat slalom dah tadi semua. So tujuan ujian slalom ni untuk menunjukkan kestabilan kereta ni lah. Kita mengambil corner atau mengubah arah. Jadi untuk SUV ni salah satu benda yang agak penting jugalah, pasal dia tinggi dan dia roll dia banyak. So memang kestabilan ni kurang sikit pada kereta biasa lah, kereta sedan yang rendah. So penting nak tunjuk bahawa kereta ni stabil. Dan juga untuk tunjuk kata Proton dah buat perubahan sedikit lah dekat dia punya suspension. Dia Proton Ride Handling dah ada dia punya touch kat situ. So apa yang Proton Ride Handling buat ialah dia telah firmkan spring sikit, dia adjust the damper setting dan juga dia kecilkan anti-roll bar. Jadi kesannya dekat situ ialah bila anti-roll bar tu kecil, dia akan roll a bit more lah. So nampaknya orang akan kata, why dia bagi dia roll a bit more? Tapi sebenarnya dia nak roll a bit more tu nak bagi allow for the tyre to have time to find grip, to find more grip. So nanti bila dia jadi roll a bit more, dia akan dig into the corners. Lebih berasa lah cepat sikit dia masuk dig into the corners. So that helps to make the car feel a bit more agile lah. Some people mungkin rasa sebenarnya kadang-kadang it's a matter of opinion. Some people bila dia dapat kereta yang terlalu tangkas, bila dia dah biasa dengan kereta yang lemau, dia akan kata, kereta ni membuang. Tak, kereta tu sebenarnya memang tangkas sikit lah. And it feels energetic. So I think it's a nice balance untuk SUV ataupun crossover yang dia market as something that's quite sporty lah. Okay, kali ni kita tengok nak buat ujian pecutan pula ni, katanya ujian pecutan. 3 kereta digunakan lah, iaitu Proton X50 kat tengah-tengah tu, Honda HR-V dan juga BMW X1. Jadi untuk BMW X1 tu dengan Proton X50, dua-dua enjin 3 silinder 1.5 liter turbo. Tetapi yang Honda tu lah enjin 4 silinder 1.8 tapi normally aspirated. Kita tengok sikit macam mana jadi. Tadi masa saya pandu, saya boleh ceritalah kesannya, tapi kita tengok kali ni. Tapi kita 3 orang, so kita semua dapat merasa 3-3 kereta. So my impression is lah untuk kedua-dua ketiga-tiga kereta ni sebenarnya it's a matter of the initial response lah of the line lah kat situ, dia punya penentu utama mula-mula dia tu. Dan sebenarnya saya tak boleh nak detect sebetul-betulnya yang mana yang lebih cepat sikit off the line, sebab masa yang Honda tu saya laju off the line, masa Proton pun saya agak laju off the line, dan masa BMW pun saya agak laju off the line. So it depends also on the driver and macam mana dia match the throttle agaknya kan. So masa yang BMW tu orang lain tak boleh nak keep up dengan the X50, tapi saya boleh stay ahead of the X50 sampai almost 100 km sejam. So it's a test, but I don't know what it actually says lah. In real life sama ada that means the car feels more lively ke, ataupun whether it saves more fuel ke. It's just an acceleration test. You tengok dan you boleh buat form your own opinion lah. Okay, ni untuk dia orang dah tukar driver ni. So tadi driver yang dalam Proton tu pergi ke BMW, driver BMW pergi ke Honda, driver Honda sekarang bawa Proton. Awak boleh tengok sendiri. Kita nak lepaskan kereta ni. Kalau kita tengok, get ready. Okay, semua dah siap. 3 kereta dah bersiap sedia. Kita punya starter hari ni ialah so masa mula-mula tu memang nampak Honda tu ada kelebihan sikit lah, pasal enjin dia besar sikit 1.8 4 cylinder tu. Tapi bila dah turbo dah kick in, dan the 1.5 liter turbo cars overtake lah ataupun mendahului Honda tu. Anyway, kita nak tunjuk ni, kita ni starter ni, famous racing driver ni. Abang kita dulu race kat Jepun ni. Hai abang, apa khabar? Say hi to Fantastico punya viewers. Ya. Say hi to Fantastico punya viewers. Assalamualaikum, apa khabar dah semua? Diharapkan sehat-sehat sentiasa. Terima kasih kerana sentiasa menyokong brother kita ni ya. Terima kasih. Ni memang legend ni sebenarnya. So untung kita dapat instructor yang begitu berkaliber ni. Ni dah balik ketiga kali. So kita tengok last kali, kita tengok yang berubah untuk kali ketiga. Dah ready.
nampak Proton ada kelebihan daripada awal lagi except for the mula-mula lah, where the Honda tu memang nampak macam faster, a bit faster off the line. Jadi hari ni kita dah pun merasai ke semua model-model Proton X50 ni. Dan komen saya lah, kalau kita tanya sama ada berbaloi ataupun tidak, of course it depends on harga lah. Kalau kita tengok spesifikasi dia, kadang kalau harga dia kompetitif dalam segmennya, sudah tentu kita ni berbaloi lah. Spesifikasi dia agak tinggi banyak teknologi yang kali pertama kita nampak dalam segmen ni lah. Sebagai contohnya auto parking assist, dan kedua intelligent cruise control yang melibatkan lane tracking lah. So itu antara ciri canggih yang belum ada dalam segmen ni. Dan kalau harganya kompetitif, tak boleh nak cakap apa, memang berbaloi. Saya punya biggest concern sekarang ni ialah dia punya engine direct injection tu, tentang carbon build up lah. Pasal kita tengok Volkswagen ada isu carbon build up dan mereka terpaksa lakukan walnut blasting untuk cuci enjin. Kalau tak tahu apa walnut blasting, boleh tengok ada link kat atas ni. Kita ada pernah buat video ni sebelum ni. So untuk walnut blasting tu untuk Volkswagen lah, cost dia antara 800 hingga hampir RM2,000 lah. Itu depending on kereta, jenis apa dan capacity dan all sorts of things lah. Berapa banyak teruk apa, saya tak pasti apa kriteria untuk menentukan cost tu, tapi harga dia macam tu lah. So kita harap kalau ada masalah carbon build up ni, mungkin ada cara yang ataupun harap tak ada carbon build up lah, senang kan lah. Tapi kalau ada carbon build up, harap ada cost cara yang lebih cost efektif lah untuk menanganinya. Memang apparently untuk entah, kereta lain pun ada juga isu tu carbon build up tu, especially yang direct injection tanpa port injection. Some company macam Toyota, tak silap saya, yang Japanese punya lah, dia orang suka buat direct injection untuk high load, tapi untuk low to medium load dia orang akan pakai port injection. Jadi salah satu kelebihannya ialah port injection tu boleh mencuci belakang valve lah. Tapi of course additional expense lah, in the sense that you can tambah satu lagi injector. But maybe they work it out dan lagi berbaloi ke apa, saya tak tahu. Jadi sebelum saya nak balik tu, saya dapat berjumpa dengan Ketua Jurutera Proton, Cik Hazrin, dan dia cerita tentang enjin baru tu lah. Okey, ni awak tengok sementara saya cakap, tengoklah slide-slide ni yang dia tunjuk ni. Jadi kata dia orang dah buat ujian 50,000 dan 100,000 km lah untuk enjin baru 3 silinder ni, dan juga untuk enjin Proton X70 dulu. Dan enjin 3 silinder ni sebenarnya adalah sama reka bentuk dia dengan enjin yang 4 silinder 2 liter turbo yang Volvo X40 gunakan, cuma dia orang buang 1 silinder dan reka bentuk balik crankshaft dia. So inilah dia punya resultnya. Dan kata dia ujian yang dia orang telah lakukan selama 50 dan 100,000 km tu tidak menunjukkan sebarang isu carbon build up lah dekat belakang di intake valve. Tapi dia kata dia akan tengok lagi dengan lebih dekat lagi, pasal dia orang uji mungkin sampai 100,000 km je. Lepas tu saya tak tahulah, mungkin dia orang belum uji ke macam mana ke, tapi dia janji dia akan tengok. Tapi buat masa kini lah, setelah ujian 50,000 hingga 100,000 km, mereka tidak nampak sebarang isu carbon build up. Tapi kalau kita tengok yang Volkswagen tu, memang enjin tu dah berumur sikit lah. Paling awal saya nampak pun enjin yang 80,000, dan yang biasanya lebih pada 100,000 lah, 120,000 km macam tu, baru dia ada schedule ataupun di-recommended ataupun dia digalakkan lah oleh Volkswagen untuk buat walnut blasting. Dan juga jenama lain, Mercedes-Benz dan BMW juga saya rasa ada buat benda yang sama. Okey, apa pun sampai situ saja kita punya video hari ni. Kalau awak dah tengok, awak suka, tolong tekan butang like dan tekan kongsikan dengan kawan-kawan kalau ada manfaat. Pasal ramai kan orang berminat kereta ni. Dan of course kalau belum subscribe, tolong subscribe. Kalau dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Tekan butang loceng pula supaya dapat makluman terkini bila kita buat naik video terbaru. Mandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.